Bertemu kembali rentasan berita edisi 1206, saya Zawaz Yusof, antara paparan utama malam ini. Kerajaan cap ayam menjadi kenyataan. Pemimpin UMNO takut bertanding di luar negeri sendiri. Tolak hukum wujud itu tidak ekstrim ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kata periuk berlanga hitam. Demikian peribahasa yang amat sesuai untuk pemimpin UMNO yang sama ada suka memburukkan pihak lain atau tidak tahu malu. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan pernah berkata, barisan jemaah Menteri Pakatan Harapan bertaraf Menteri Pasola dan cap ayam sehingga menyebabkan negara kekeringan pelaburan asing. Sudah setahun 4 bulan tiada apa-apa pun. Keadaan negara amat runcing, ekonomi negara merosot, tukaran mata wang teruk. Tiada usaha, tiada hala tuju langsung. Minyak kelapa sawit rendah, tak buat apa-apa melainkan suruh minum minyak sawit 1 sudu sehari, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap di Majlis Ceramah Perdana Hijratul Rasul dan Penyatuan Ummah Peringkat Negeri Kelantan di Stadium Pasir Mas, lapor UMNO online 28 September 2019. Pasaran saham amat kering mengalami masalah aliran tunai yang amat teruk. Begitu juga dengan hutang negara. Kata nak bayar hutang negara tapi hutang tak dibayar. Hutang 1MDB tak bayar juga. Di mana letaknya duit kalau dikatanya hendak beri kepada orang, tiada siapa pun yang dapat. Nelayan masih belum dapat sepenuhnya bantuan seperti zaman Barisan Nasional dahulu. Pesawah, padi, penduduk getah tiada bantuan. Sumber subsidi dan peruntukan di sekolah dikurangkan, dakwanya. Padah melontar kata-kata tidak benar pada majlis yang sepatutnya untuk menghayati hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Hijrah baginda yang kita ingat sehingga hari ini sebagai satu perjuangan untuk menyatukan muhajirin dan ansar yang sewajarnya memberi banyak pengajaran dalam menangani perbezaan budaya. Perjuangan Rasulullah dan para sahabat baginda seharusnya menjadi iktibar kepada kita untuk memupuk rasa kasih sayang dan ukhuwah sesama ummah. Namun sebaliknya yang berlaku. Program sedemikian digunakan untuk mencaci pihak lain hanya kerana perbezaan fikrah politik. Kini apa yang ditohmah oleh Muhammad tentang prestasi setahun 4 bulan Pakatan Harapan memerintah itu yang dicapai setelah menghadapi pelbagai halangan seperti tangkapan dan pemenjaraan terkena kepada batang hidung UMNO sendiri. Kerajaan pilihan rakyat pada pilihan raya umum 2018 yang sedang berusaha keras berperang dengan serangan COVID-19 dijatuhkan kononnya untuk menyelamatkan negara. Malang sekali, sejak menjatuhkan kerajaan menerusi langkah syaratan pada 23 Februari 2020 sehingga ke hari ini, sudah lebih 2 tahun, situasi negara kita bukan semakin baik, tetapi semakin buruk. Menurut Trading Economics, kadar inflasi utama Malaysia kini ialah 4.4% pada bulan Julai, melonjak daripada 3.4% pada Jun. Pada Mei, inflasi adalah 2.8%. Sementara itu, inflasi makanan pula ialah 6.9%. Harga barang makanan yang masih mahal menunjukkan pasukan jihad inflasi gagal, dan kenyataan Perdana Menteri pada 13 Ogos lalu kononnya pasukan ini berjaya menurunkan harga barang adalah satu cakap politik semata-mata, kata ahli jawatan kuasa Pimpinan Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil dalam satu kenyataan 2 September lalu. Beliau berkata ketika pentadbiran Pakatan Harapan, kadar paling tinggi inflasi makanan adalah 2.6%. Itu pun kadar inflasi makanan direkodkan melebihi 2% hanya untuk 4 bulan sahaja sepanjang pemerintahan PH. Malah kadar inflasi makanan paling rendah ketika zaman PH adalah 0.4% sahaja, ujarnya. Menurut Faiz, situasi ini jelas satu kegagalan kerajaan BN bersatu PAS menguruskan ekonomi dengan baik. Sudah genap 2 bulan pasukan khas
jihad tangani inflasi ditubuhkan. Bawah pimpinan Tan Sri Anwar Musa, di mana solusi atau tindakan komprehensif untuk menangani inflasi. Pasukan jihad inflasi diingatkan supaya tidak tidur lagi, katanya. Untuk menambah kepedihan kepada luka rakyat, nilai ringgit kini RM4.50 bagi setiap $1 Amerika. Sedangkan ia jauh lebih tinggi ketika Pakatan Harapan masih menguasai Putrajaya, iaitu purata RM4.14 bagi setiap dolar. Paling tidak tahu malu bekas Perdana Menteri Malaysia yang diselubungi pelbagai skandal keuangan. Datuk Seri Najib Razak turut melabel Menteri Pakatan Harapan sebagai cap ayam. Menteri-menteri PH dulu, kebanyakannya menteri-menteri cap ayam. Sehingga cadangan bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik untuk menukar kasut daripada putih kepada hitam diejeknya. Malang bagi Najib, isterinya Datin Seri Rosmah Mansur pada 1 September lalu didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi kerana meminta rasuah RM187.5 juta dan menerima suapan RM6.5 juta membabitkan projek solar hybrid bernilai RM1.25 bilion untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Hakim Muhammad Zaini menjatuhkan Rosmah hukuman 10 tahun penjara bagi setiap kesalahan yang berjalan serentak dan hukuman denda RM970 juta. Hakikatnya, Najib patut melihat cermin sebelum mengkritik Menteri Pakatan Harapan. Ingat lagi tak, beliau pernah menggelarkan haram jadah kepada peserta Felda yang enggan menyokong penyenaraian FGV dalam Bursa Saham Malaysia pada tahun 2012. Haram jadah mereka tu. Jangan terima kebaikan daripada penyenaraian ini. Semasa pelancaran nilainya RM4.45 sesaham. Pada 8 September 2022, jam 9.37 pagi, nilai saham FGV hanya RM1.51. Pada 8 Jun 2022, jam 10.37 pagi, nilai saham FGV ialah RM1.68. Maknanya, nilai saham FGV yang dibanggakan oleh Najib ini merosot bulan demi bulan. Justru melihat kepada senario ekonomi negara, para pemimpin UMNO patut merasa malu sebelum membuka mulut untuk mengecam pimpinan Pakatan Harapan. Tetapi bagi gerombolan yang menyanjung slogan "Malu apa bosku", kita hanya mampu berdoa semoga mereka sempat bertaubat. Sah. Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin tidak mempertahankan kerusi di sandangnya itu pada pilihan raya umum ke-15. Menurut laporan, beliau diminta oleh Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan untuk memberi laluan kepadanya bertanding di kawasan berkenaan. Sebagai orang parti, saya patuh kepada pucuk pimpinan dan akan akur kepada arahan beliau untuk tidak bertanding di Parlimen Rembau. Saya tidak ada halangan langsung dengan memberi laluan kepada beliau apabila diminta mengosongkan kerusi terbabit, katanya dalam satu sidang akhbar yang dipetik utusan online. Terdahulu, Muhammad Hassan dilaporkan mengumumkan hasrat bertanding kerusi Parlimen pada pilihan raya umum ke-15. Pada masa sama, beliau akan mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Rantau yang disandangnya sejak tahun 2004. Memandangkan sebagai Timbalan Presiden UMNO, saya perlu bertanding pada peringkat Parlimen bagi memainkan peranan berkesan di peringkat kebangsaan dan peringkat tertinggi parti, katanya dipetik Berita Harian. Muhammad adalah Ketua UMNO bahagian Rembau, sementara Khairi adalah timbalannya. Ia perlu diuruskan dengan baik. Jadi insya-Allah saya akan terus mempertahankan kerusi ini pada pilihan raya akan datang. Saya yakin dan percaya pengundi rantau akan memberi sokongan kepada saya dan BN pada PR15, katanya. Demikian lagak pemimpin UMNO yang sanggup mencantas rakan sendiri demi mendapatkan kawasan yang selesa untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, menurut Khairi, beliau tiada masalah memberi laluan kepada Muhammad, tetapi tidak mahu sesuka hati menceroboh kawasan orang lain kerana sudah 20 tahun bertanding di Rembau. Tidak pernah terfikir untuk bertanding di kawasan lain. Namun sekarang saya akan berusaha jika terdapat kawasan yang mahukan saya. Saya belum menerima sebarang arahan dan akan mengikut apa yang dimahukan oleh UMNO dan di mana saya akan bertanding, katanya, seperti dipetik. Ketika satu negara sibuk tentang masalah inflasi umum dan makanan yang mencanak naik, pemimpin-pemimpin UMNO sibuk mencari kawasan selamat untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-15. Seolah-olah isu rakyat tidak penting. Yang penting dapat kawasan yang boleh menang untuk mereka sendiri. Di mana perginya orang yang dicantas atau diciduk kawasannya. Tidak pula kedengaran mereka akan mencabar pemimpin Pakatan Harapan bertanding di kawasan di luar negeri sendiri. Takkan Muhammad tidak berani bertanding di Pandan untuk menentang Datuk Seri Wan Azizah Ismail. Sedangkan apabila berucap bukan main, berdegar-degar bunyinya. Sikap pimpinan UMNO itu umpama katak di bawah tempurung yang mahu berada di dalam dunia terkepung yang mereka cipta. Mereka hanya berani bersilat di gelanggang sendiri.
Jelas sikap ini amat berbeza dengan pemimpin Pakatan Harapan yang berani berhijrah ke kawasan baharu yang asing. Misalnya Presiden Amanah bertanding di Kota Raja pada pilihan raya umum ke-14 walaupun beliau bukan berasal dari kawasan berkenaan. Begitu juga Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berani bertanding di Parlimen Port Dickson. Keberanian yang sama dipegang oleh pimpinan DAP. Misalnya, Yeo Bee Yin yang sudah selesa di Dewan Undangan Negeri Damansara Utama Selangor berpindah untuk bertanding di kawasan Parlimen Bakri, Johor. Malangnya sikap penakut ini turut menyelubungi pimpinan PAS Pantai Timur yang tidak berani menentang pemimpin amanah di kawasan di luar wilayah selamat mereka walaupun kononnya amat membenci parti serpihan PAS itu. Begitu juga UMNO dan PAS amat membenci DAP sehingga melahirkan slogan No Anwar, No DAP, tetapi takut bertanding untuk menentang parti berkenaan. Rakyat nilailah sendiri siapa sebenarnya yang berani memperjuangkan kebajikan rakyat tanpa mengira kaum dan agama di luar kawasan rumah mereka sendiri. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata kedatangan Islam bertujuan untuk menyelamatkan dan mengajak manusia seramai-ramainya, bukan menghambat, menghalau apatah lagi membunuh. Katanya peperangan berlaku adalah kerana dipaksa musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Nabi pilihan Allah Muhammad SAW menunjukkan pendekatan secara positif kepada semua manusia. Tidak ada umat Islam yang menafikan apa yang disebut oleh Abdul Hadi. Tetapi apakah PAS melakukan seperti yang dikehendaki oleh Islam? Saya telah berjanji ketika pilihan raya umum ke-14 nak jadi PAS Kingmaker. Selepas Pakatan Harapan menumbangkan Barisan Nasional, kita menghadapi kerajaan yang lebih teruk daripada Barisan Nasional yang lebih dahsyat. Demikian dakwanya. Sejujurnya kita tidak tahu apakah yang lebih dahsyat itu. Pada 1 Januari, Menteri Besar Datuk Ahmad Yaakob mengaku Kelantan menerima bantuan sekali beri atau one-off sebanyak RM400 juta. Perdana Menteri ketika itu Tun Dr. Mahathir memberitahunya pada 17 Disember sebelum wang dimasukkan pada 25 Disember. Sebelum ini kerajaan persekutuan yang dikuasai oleh Barisan Nasional tidak pernah menyalurkan wang daripada hasil Petronas terus kepada kerajaan. Tetapi sumbangan yang dinamakan wang ihsan itu disalurkan melalui Jabatan Pembangunan Persekutuan JPP Kelantan. Sebalik usaha berbaik-baik Pakatan Harapan itu, PAS berkonspirasi dengan pengkhianat dan UMNO menumbangkan kerajaan Pakatan Harapan. PAS mengambil pendekatan perpaduan ummah, mengajak parti-parti Melayu dan Bumi Putera yang besar untuk satu gabungan membuat perubahan, mengajak parti-parti bukan Islam yang tidak ekstrim dalam gabungan untuk mengubah kerajaan, dan kita berjaya mencapai kejayaan demikian. Tegasnya, benar PAS berjaya membentuk kerajaan menerusi pintu belakang atau tebuk atap yang langsung tidak dianjurkan Islam. Tindakan itu umpama memerangi Pakatan Harapan yang disertai parti berteraskan Islam iaitu Amanah. Selain itu, pimpinan tertinggi Pakatan Harapan juga dikuasai oleh orang Melayu yang beragama Islam. Abdul Hadi berkata, peperangan berlaku adalah kerana dipaksa musuh-musuh Islam. Namun Islam tetap mendahulukan perdamaian. Namun nampaknya PAS melakar jalan permusuhan sesama Islam apabila mengkhianati mandat rakyat dan melanggar firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu semua. Dalam konteks pentadbiran negara moden, ulil amri adalah kerajaan, ketua negara dan pihak berkuasa yang memerintah atau mentadbir sebuah negara secara sah. Maknanya di sini, ketaatan kepada ulil amri merupakan perintah yang disebut dalam Al-Quran. Malah Sultan Perak Sultan Nazir Muizzuddin Shah yang juga timbalan yang di-Pertuan Agong pernah bertitah, anak muda perlu dibimbing untuk memiliki jati diri dan nilai-nilai moral yang betul, berpaksikan undang-undang, menolak rasuah dan sogokan, memiliki kematangan menilai antara yang makruf dengan yang munkar, arif membezakan antara fakta dengan fitnah, bijaksana mengenali antara permata dengan kaca.
Sebaliknya, PAS terus membina naratif kebencian kaum dengan pelbagai tomahan demi mengekalkan kuasa yang mereka perolehi secara rampasan kuasa itu. Sehinggakan timbalan Presiden PAS demi menghalalkan tindakan tersebut sanggup mengelirukan rakyat bahawa Bersatu telah berjasa besar setelah mengkhianati rakan-rakannya dengan menarik sokongan kepada Pakatan Harapan semata-mata kerana tidak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Lalu wujudlah gabungan di mana parti yang menentang hudud diraikan sementara parti yang menegakkan Islam disumpah serana seperti kata Hadi sendiri. Yang terlalu gopoh sangat nak menang cepat, kemudian yang bermudah-mudah tidak istiqamah bertasahul merungkai dasar parti, merungkai dasar perjuangan. Ada kalangan kita yang tinggal parti ini buat parti baharu tak nyata Islamnya, rungkaikan. Ini tasahul, bermudah-mudah merungkaikan dasar dan prinsip. Walaupun beliau tidak menamakan pihak yang keluar dan membuat parti baharu itu, jelas beliau maksudkan Parti Amanah Negara. Namun Abdul Hadi tidak pernah berani menyatakan bagaimana amanah bermudah-mudah atau mengambil jalan mudah. Kerana yang berbuat demikian ialah PAS dalam persekongkolannya bersama gerakan MIC, MCA dan SUPP yang terang-terangan menentang rang undang-undang RUU Persendirian mengenai rang undang-undang Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah pindaan 2016 atau RUU 355 yang mereka katakan hukum hudud. Namun di sebalik kecaman Pakatan Harapan lebih teruk daripada Barisan Nasional kononnya tidak mengangkat dan membela Islam, Naib Presiden Amanah yang juga bekas Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Mujad Yusof berkata di era Pakatan Harapan pada tahun 2019 Akta Profesion Guaman Syar'i lulus. Jadi apa kita buat? Kita fikir waktu dulu cara nak bela dah. Maka kita pun menggubal Akta Profesion Guaman Syar'i 2019. Hamba bawa pergi Parlimen, bahas, kemudian bawa ke Dewan Negara, lulus bulan Jun 2019. Akta Profesion Guaman Syar'i, peguam-peguam syar'i sambut kita di luar Dewan Negara serupa macam satu pesta besar. Ada yang datang menangis. Lalu saya bertanya, kenapa anda menangis? Dia kata, selama berbelah tahun kami menunggu. Hanya zaman Pakatan Harapan perkara itu berjaya dilaksanakan. Akta ini mengangkat martabat peguam-peguam syar'i agar berada pada paras sama dengan Majlis Peguam, kata Mujahid. Ujar beliau, kejayaan tersebut harus dilihat sebagai manifestasi Pakatan Harapan membawa imej Islam iaitu sifat rahmah dan mampu merangkul kepelbagaian. Berpuluh tahun UMNO BN mentadbir negara tak pernah ada ura-ura untuk menaikkan martabat peguam-peguam syar'i, jauh sekali undang-undang hudud. PAS juga akut dengan penggunaan politik wang menerusi pembelian kedudukan dan kesetiaan bersama Scheme of Things yang dipelopori Bersatu sehingga melahirkan kabinet bersaiz XXXL yang gagal, yang PAS ada di dalamnya. Tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik, fikir dan jawablah sendiri siapakah sebenarnya yang sangat teruk dan amat dahsyat percaturan politik mereka. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.